Oke, salam dan salam sejahtera, dan tajuk utama yang kita nak bahas hari ini adalah berkenaan dengan isu AS 185 juta dana 1MDB dicuci dalam perusahaan minyak di Venezuela. Yang mana saya lihat di sini kenyataan daripada media ni, yang mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa sebahagian daripada US dollar 340 juta dana 1MDB disalurkan ke perusahaan peneroka dan cari gali minyak melibatkan identiti yang dikaitkan dengan Petro Saudi International Limited PSI di kerajaan Venezuela. Dan apa yang saya lihat di sini, mereka cuba untuk membuat pencucian wang ni sebenarnya. Jadi mahkamah tidak bodoh, dan mereka bolehlah selama ini Najib sebelum PRU ke-14 tu membohongi rakyat. Tetapi hakikat yang kita lihat hari ini, yang mana apabila saya sebut US dollar 185 juta ni, kalau kita lihat angka yang ada tu untuk hari ini, kalau pertukaran 1 US dollar bersamaan dengan ringgit iaitu 4.52, bermaksud kita sudah kehilangan 800 juta, hampir 1 bilion duit yang dikatakan sebagai US 185 juta ini. Jadi itu satu perkara yang kalau kita lihat begitu besar. Dan apabila kita lihat daripada kes 1MDB ni, Najib sendiri didakwa atas perbicaraan rasuah yang membabitkan penyelewengan RM2.28 bilion dana 1MDB. Jadi selama ini yang walaon yang mereka yang fanatik sangat dengan Datuk Seri Najib ni, yang mana 2.28 bilion ni adalah satu angka yang begitu besar. Bayangkan 1 bilion itu bersamaan dengan 1,000 juta. Dan kalau 2 bilion dah 2,000 juta. Saya tak tahu apa Najib nak buat dengan duit yang begitu banyak ni. Dan kita tahu bukan ini saja. Dia juga kita lihat dengan SRC International, yang mana duit dalam akaun ada 42 juta. Dan akhirnya sangkut sehingga kan dia dipenjara hari ini. Yang mana kita tengok dia terpaksa menjalani penjara sebanyak 12 tahun dan denda RM210 juta. Tetapi ini tidak menyebabkan kita negara ini apabila Najib ni dimasukkan dalam penjara dan akhirnya kita ni nak berbahagia. Kita sebenarnya terbeban. Kerana itu yang saya selalu katakan, kenapa Najib sanggup buat syarikat 1MDB untuk mencuri wang, untuk dia nak cuci wang demi kepentingan pribadinya. Untuk apa wang yang begitu banyak dicuri? Dan akhirnya hari ini beliau masuk penjara, kita terpaksa bayar hutang. Dan ini adalah satu yang gejala rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa yang begitu jelas. Yang mana Najib menggunakan kedudukannya waktu itu, yang kita tahu apabila beliau sendiri menjadi Perdana Menteri, beliau sendiri menjadi Menteri Kewangan dan penasihat Emeritus SRC, dan beliau sendiri pengurusi lembaga penasihat 1MDB. Semuanya ada kepada Najib. Dan isu Jolo ni, memang Jolo itu kalau kita lihat, memang dia terbabit dalam isu penyelewengan ini. Tetapi atas arahan yang mana kita lihat di kenyataan yang dikeluarkan oleh mahkamah ataupun hakim di sini, mengatakan bahawa dia dengan Jolo itu berkomplot kerana Jolo itu mengikut arahan Najib. Memang betul lah. Kerana semua yang ada di sini daripada Najib. Najib sendiri Perdana Menteri. Dia yang akan, kalau kita tengok, Najib sendiri sebagai pengurusi lembaga penasihat. Dia juga sebagai penasihat Emeritus SRC. Dan benda-benda kalau melibatkan kewangan negara ni, nak buat pinjaman sekalipun, pergi ke Menteri Kewangan. Menteri Kewangan tetap Najib. Dan akhirnya Menteri Kewangan mengambil keputusan kepada Najib yang sebagai Perdana Menteri lagi. Semua surat itu, kalau dia buat permohonan, sekeping surat itu hantar ke Najib, hantar ke Najib, hantar ke Najib. Dan akhirnya Najib akan minta penasihatnya yang ada di rumah, Rosmah Mansur, untuk menilai adakah kita nak lulus. Jadi macam itulah. Jadi itu yang membuatkan saya sebagai rakyat kecewa, kerana duit yang hilang ni bukan saja hilang begitu saja. Setiap apa yang mereka lakukan ini, kalau contohnya duit tu hilang yang diambil 1 bilion, dia akan hilang mungkin dalam beberapa juta kepada orang yang bersekongkol ini tadi. Orang yang ambil kecil-kecil ni berjuta-juta, mungkin 10 juta, 20 juta ini, kita tak dapat lagi nak cari. Yang kita cari hari ini Najib.
Tetapi orang lain sudah mendapat limpahan daripada rasuah ini. Jadi genjala rasuah ini bukan menyebabkan keuntungan kepada mereka saja, tetapi dia merugikan kita rakyat. Mereka hari ini mendapat untung, tapi tidak kena. Najib sendiri kena. Itu kadang-kadang tidak puas hati. Contoh macam Jolo. Jolo dah melarikan diri. Kita tidak dapat nak cari ke mana. Dan banyak lagi yang duduk bersama mereka, barisan-barisan kanan yang duduk dalam 1MDB itu lari. Akhirnya Najib tanggung sendiri. Diakibatkan semua kelulusan pun dia yang buat. Dan hari ini dia naik turun mahkamah. Padahal lah muka. Tetapi hakikatnya, kita yang nak membayar setiap hari ini. Dan Najib buat perkara ini adalah untuk kepentingan pribadi. Yang mana kalau kita tengok, duit yang AS 185 juta, hampir 1 bilion ringgit Malaysia. Kalau kita rakyat nih dapat 1 juta pun dah bagus. Ramai orang-orang yang di kampung tu, di kawasan-kawasan saya sana pun, tidak pernah ada duit 1 juta. Jadi mereka ni mencuri duit berbilion-bilion ni untuk apa? Adakah Najib nak bawa duit termasuk ke lubang kubur? Tidak juga. Apakah Rosmah nak bawa semua handbag dia termasuk ke lubang kubur? Tidak juga. Patutnya mereka melihat itu. Sepatutnya Najib yang dah pun rakyat harap, apalagi dia adalah pimpinan yang daripada UMNO yang selama ini diagung-agungkan, patut menunjukkan sikap yang baik. Tetapi hari ini kita lihat UMNO menangis disebabkan Najib ini. Di mahkamah kita lihat bahawa 1MDB ini adalah satu syarikat yang betul-betul telah pun merosakkan kestabilan ekonomi negara kita ini. Yang merosakkan ekonomi negara kita ini adalah disebabkan hutang yang dibuat oleh Najib. Kalau kita dengar apa yang Datuk Seri Anwar sendiri cakap, kita punya start merundum ni adalah ekonomi kita ni adalah disebabkan oleh apabila terbongkarnya kes 1MDB ini. Yang mana kepercayaan orang dah mulai. Sebab orang dah tahu kes 1MDB ni kalau meletup, maka dia akan mengakibatkan politik, akan melibatkan ekonomi, dan berbagai-bagai kepercayaan itu menyebabkan pelabur salah satunya lari daripada negara kita ini kerana banyak faktor yang dimainkan oleh ahli politik ini untuk menyelamatkan diri. Dan akhirnya Najib terpaksa cuba sebelum PRU ke-14 tu melunaskan hutang 1MDB ni yang dia dah tahu dah. Duit ni mungkin Jolo dah pengkhianat dia. Dan akhirnya dia cuba buat GST untuk mempercepatkan membayar hutang ini. Tetapi terkandas di tengah jalan kerana kalah PRU ke-14 itu. Akhirnya dia hari ini terpaksa berada di penjara. Dan itulah hakikatnya kalau nak buat rasuah. Yang untung adalah itu yang saya kata tadi. Orang-orang suruhan yang dapat 1 juta, yang dapat 2 juta. Duit itu akhirnya hilang macam tu saja. Kita rakyat nih terpaksa terbeban dengan cukai, terbeban dengan kerja yang tidak cukup makan, terbeban dengan masalah ekonomi yang memang teruk. Itu yang kita rakyat yang terbeban. Tetapi mereka duduk di atas, mencuri duit rakyat dengan kadar yang luar biasa. Jadi ini membuatkan saya selihat sebagai anak muda sangat kecewa kerana negara ini akan diwarisikan kepada kami dan generasi akan datang dengan hutang yang melambak. So itulah yang saya lihat berkenaan dengan isu ini. So sekian, terima kasih.